أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا نعمه وكافئا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini kita bersama lagi dalam episod tentang puasa Ramadan. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan bercerita, bertazkirah berkaitan dengan 11 persoalan dan juga jawapan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, yang pertamanya tentang maksud puasa Ramadan. Puasa Ramadan, tuan-tuan dan puan, adalah merupakan salah satu daripada 5 yang wajib, 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim pada bulan Ramadan, yang melibatkan menahan diri dari makan dan minum, dan hubungan intim dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Mudah, kan? Yang kedua, mengapakah puasa Ramadan penting bagi umat Islam laksanakan? Yaitu puasa Ramadan penting bagi umat Islam kerana ia merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya telah bacakan di awal tadi itu, yang ditetapkan dalam Al-Quran. Ia juga mengajar umat Islam untuk memperolehi ketaatan, kesabaran dan mengontrol diri sendiri. Yang ketiga, soalan yang ketiga dan jawapannya, apakah syarat-syarat sah puasa? Syarat-syarat sah puasa termasuklah Islam, mesti beragama Islam sebagai agamanya, tidak gila, yaitu waras, tidak sedang dalam keadaan gila ataupun tidak sedar, dewasa ataupun telah baligh, sehat fizikal tubuh badan, kecuali bagi yang mempunyai penyakit tertentu yang dikecualikan, dan tidak dalam perjalanan yang memerlukan kepada qasar. Tapi boleh sebenarnya teruskan, walaupun dia qasar, teruskan sahaja puasa itu, tidak masalah. Dan juga perempuan yang tidak hamil ataupun menyusui bayi. Kalau yang hamil boleh berpuasa. Saya melihat ramai juga perempuan yang hamil ini, kan, yang mengandung ini berpuasa. Yang menyusu pun ramai yang berpuasa. Tidak masalah juga. Kalau dia tidak mengancam nyawa, teruskan. Yang keempat, bolehkah wanita hamil atau menyusui bayi pada bulan puasa? Boleh. Jawapannya lah, wanita hamil ataupun yang sedang menyusukan badan bayinya diberikan kelonggaran dalam berpuasa sahaja. Dan tapi jika mereka boleh berpuasa, puasalah. Jika mereka berpendapat bahawa puasa pada hari itu tidak membahayakan diri mereka sendiri dan tidak membahayakan bayi. Bahawa ada juga bayi sekarang ni yang minum susu Dumix, ya. susu lembu yang sedang dikandung atau yang sedang disusui itu, mereka boleh meninggalkan kalau membahayakan badan. Tapi kalau tidak masalah. Dan jika mereka membatalkan ataupun tidak berpuasa pada hari itu, maka mereka boleh mengganti puasa pada berapa bilangan hari yang ditinggalkan pada hari selepas bulan Ramadan, Yang kelima, persoalan yang kelima yang biasanya kita hadapilah, kita dengar, kan, bagaimanakah cara mengganti puasa yang telah ditinggalkan? Kan mesti ada yang tertanya-tanya. Yang puasa yang ditinggalkan perlu diganti pada waktu hari yang lain. Selepas bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berakhir dan kondisi dan keadaan yang membolehkan untuk berpuasa telah kembali seperti biasa, Dan biasanya puasa ganti ini dilakukan sebelum Ramadan tahun berikutnya. Yang keenam, bolehkah seseorang berbuka puasa jika dia sedang bermusafir, berpergian? Sedang bermusafir lah. Seseorang yang sedang bermusafir dapat menjalankan puasa penuh atau memutuskan untuk berpuasa, untuk berbuka puasa, boleh.
Meneruskan puasa. Saya pun berpengalaman nih. Dulu saya belajar di Semenanjung, naik kapal terbang, balik ke Ranau, kan? Tidak masalah. Sampai rumah. Tapi yang bagusnya kalau di Semenanjung Malaysia nih kan, sejam dia bila pergi Sabah sejam awalnya berbuka kan. Bagus. Di Semenanjung 7.30, di Ranau 6.30 berbuka, alhamdulillah lah. Okay? Boleh, tidak masalah untuk berbuka orang yang musafir ini. Tentunya jika perjalanan tersebut memenuhi syarat-syarat yang membolehkan qasar, seperti jarak yang jauh dan kesulitan untuk berpuasa, tapi kena ganti pada hari lain lah. Yang ketujuh, persoalan yang biasa kita hadapi. Apakah persoalannya? Apakah amalan sunnah yang disyaratkan, yang disarankan dan dicadangkan pada bulan Ramadan? Orang bertanya dengan saya nih. Jadi jawaban kita adalah, antara amalan sunnah semasa bulan Ramadan termasuklah menunaikan salat tarawih selepas Isya, ya. Tunaikanlah salat tarawih ini selepas Isya, membaca Al-Quran Al-Karim secara berterusan, bersedekah. Bersedekahlah. Bagi saya lah, kalau kita sedang berpuasa nih, bersedekah itu kita tuntutkanlah. Tengah-tengah berpuasa, ya, kita beribadah. Melakukan i'tikaf di sebelum malam Ramadan, terakhir Ramadan, dan berbuka puasa dengan kurma dan air lah. Persoalan yang ke-8, bagaimanakah cara mempersiapkan diri untuk Ramadan? Sekarang kita bulan Ramadan kan, bagaimanakah cara dia? Persiapan yang kita lakukan adalah dengan meningkatkan amal ibadah seperti solat, sedekah. Maksud sedekah ni berapa je lah kita akan bagi. Sedekah ni mudah je sekarang. Kita surahkan Al-Fatihah pun boleh, tapi sedekah harta pun boleh. Membaca Al-Quran dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Jangan wujudkan persengketaan semasa bulan Ramadan ini. Juga penting untuk kita menjaga kesehatan fizikal dan mental, emosi. Bulan Ramadan ini kita cepat lapar, tidak makan, maka kita akan sabar. Yang ke-9, bolehkah seseorang berpuasa jika sedang sakit? Seseorang yang sakit atau mempunyai penyakit tertentu yang dapat memburukkan keadaan kesehatannya, ingat, yang dapat memburukkan kesehatannya, mereka jika berpuasa diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Kan Allah suruh berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kan Allah wajibkan berpuasa kan. Jadi dilonggarkan kelonggaran untuk tidak berpuasa jika sakit. Sakit yang sakit lah, taruhlah, dan menggantikannya pada waktu lain apabila sudah sembuh, insyaallah. Semoga kita doakan mereka ini sembuh dan afiat, kita semualah yang sakit. Yang ke-10, soalan ke-10, apakah hukum bagi mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa sebab yang sah? Tidak berpuasa nih bulan Ramadan nih. Okey, jawapannya adalah, bagi mereka yang tidak berpuasa bulan Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, oleh Islam, oleh agama, oleh Allah SWT, mereka mungkin dikena hukuman dan kewajipan untuk mengganti puasa. Kan dia kena ganti puasa sajalah tersebut pada waktu yang lain, serta istighfar mohon ampun kepada Allah SWT. Bukan dia tidak mau laksanakan puasa tu, tapi dia rasa macam takut pula kan, takut sakit lah, takut dugal lah dan sebagainya. Dan itulah menyebabkan dia tak nak sah. Bukan dia tidak mau puasa. Orang Islam ni dia memang mau puasa. Saya punya budak pun kecil, yang kecil 5 tahun 6 tahun pun mau puasa, apatah lagi orang tua kan. Tapi kerana kekangan, sakit dan sebagainya, itulah menyebabkan dia tidak berpuasa. Maka kalau sembuh nanti tukar berpuasalah pada puasa gantilah. Tapi pahala dia tidak akan samalah dengan pahala Ramadan, dengan pahala yang digantikan. Ya, yang ke-11, soalan yang terakhir, yang ke-11. Apa soalan yang terakhir ialah, apakah nasihat umum untuk menjalani puasa Ramadan dengan baik? Bagaimanakah kita boleh berpuasa Ramadan dengan baik? Okey, nasihat saya lah, nasihat umum untuk menjalani puasa Ramadan dengan yang baik. Nasihat saya lah, yang baik termasuklah menjaga niat. Dalam hati kita ini, niatlah, ya Allah aku berpuasa, ya Allah aku berpuasa kerana-Mu, ya Allah. Cakap, aku berpuasa kerana-Mu, ya Allah, aku berpuasa kerana-Mu, ya Allah. Dengan ikhlas, niat ikhlas kerana Allah SWT. InsyaAllah akan ada satu energi tu, satu tenaga dalam badan kita. Aku berpuasa kerana Allah. Allah akan masukkan dalam hati kita ini satu kekuatan
Kemudian, ya Allah, aku dalam bulan Ramadan ni aku ingin meningkatkan ibadah dan amalan kebaikan. Ya Allah, permudahkanlah aku, ya Allah. Doa kan ikhlas. Yaitu kita kawal juga jadual makan dengan seimbang saat sahur dan berbuka kan. Sahur ada saya nampak budak-budak ni kan, budak-budak serama ni. Cukuplah dengan kurma sebiji, 2 biji, 3 biji, lepas itu tidur. Nak bersahur kan. Yang ketiga sebenarnya adalah menjaga diri, kontrol dirilah. Dan amalan bersabar itu amat penting pada bulan Ramadan ini, serta berdoa. Paling banyaklah berdoa pada bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin muslimat bi rahmatika amin. Ataupun berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna lailatul qadr. Mohonlah dengan Lailatul Qadar itu supaya jangan kita tertidur pada malam Lailatul Qadar. Kan pada malam Ramadan itu kita kalau berdoa banyak-banyak, sebab Lailatul Qadar itulah kita punya takdir boleh berubah menjadi lebih baik. Amin. Dan hari-hari berdoa ya, dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya dosa kami ini amat banyak ya Allah. Kami pohonkan ya Allah pengampunan-Mu ya Allah yang amat besar, amat luas, seluas-luasnya. Dan kurniakanlah kami ya Allah rahmatan-Mu yang amat luas. Kan mohonlah itu setiap hari dalam sujud kita pada bulan Ramadan ini insyaallah. Dan mohonlah. Amin. Jadi saya itu saja untuk 11 persoalan yang yang biasa kita dengarkan, yang kita mahu lah. Jadi harap jawapan ini, harap persoalan dan jawapan-jawapan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang puasa Ramadan ya kepada umat Islam yang ada di sana. Dan jika ada pertanyaan lanjut, jangan masalah, jangan ragu, tanya saja. Ya, insyaallah. Yaitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm